Sebagai jawapan yang mudah-mudahan memberi pencerahan bagi soalan yang Masya Allah sungguh besar ini. Yang pertama adalah apabila kita berbincang tentang solat sepertiga malam, ya, kita juga kenali sepertiga malam ini ataupun solat sepertiga malam ini sebagai solat qiyamul lail ataupun solat tahajud. Majoriti ataupun ramai para ulama berpendapat yang solat tahajud ataupun solat qiyamul lail ataupun solat di sepertiga malam adalah solat selepas kita tidur, selepas kita solat isyak. Ya. Jadi maksudnya kita tidur, kita bangun pada sepertiga malam yang terakhir dan kita melakukan solat sunat. Itu dinamakan solat tahajud dan juga solat qiyamul lail. Dan juga dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zariyat dalam menyebutkan ataupun menyatakan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Dalam surah Az-Zariyat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang sedikit sekali tidurnya dan dalam masa yang sama pada waktu malam ataupun pada waktu sepertiga malam ini mereka akan memperbanyakkan beristighfar dan solatlah. Jadi ini juga nak menyebutkan yang Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Sudah tentunya orang bertakwa ini adalah orang-orang yang dilebihkan Allah, orang-orang yang istimewa, kan? Jadi inilah antara orang-orang yang istimewa, dia akan bangun malam dan solat sepertiga malam. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang direkodkan dalam kitab Sahih Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus salati ba'dal fariidah salatul lail." Kan, adalah sebaik-baik solat selepas solat fardu. Rasulullah beritahu kepada kita adalah solat malam, iaitu solat sepertiga malam. Imam Muslim dalam mensyarahkan dan menjelaskan hadis ini dalam syarah Muslimnya, ya, menyatakan yang para ulama bersepakat bahawasanya solat malam adalah solat yang paling baik dalam sekalian solat-solat sunat yang lain. Dan solat malam juga adalah solat yang lebih baik daripada solat rawatib. Solat rawatib kita tahu kan, setiap solat fardu kita akan lakukan solat rawatib. Adalah lebih baik solat malam ini. Justru Imam Muslim menjelaskan lebih selepas itu, menyatakan yang solat malam ini adalah akan menyebabkan orang yang melakukannya dilepaskan daripada azab api neraka dan akan dimasukkan di dalam syurga. Itulah kelebihan, sebaik-baik kelebihan yang boleh kita ceritakan, ya. Dan mungkin kelebihan yang ketiga dan yang terakhir yang boleh saya kongsikan adalah dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pada setiap malam syaitan akan mengikat kita dengan 3 ikatan, ya. Ikatan ketiga akan terbuka apabila kita solat malam, dan kerana kita solat malam itu pada keesokan paginya kita akan mempunyai wajah yang ceria dan semangat yang rajin. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bagi siapa yang tidak melakukan solat malam maka paginya seseorang itu akan berwajah muram dan akan bersemangat rendah. Saya kira itu adalah kelebihan yang sangat baik untuk kita sama-sama renungkan, untuk sama-sama kita fikirkan. Mudah-mudahan dengan kita cuba, ya, peringatan ini untuk diri saya juga, untuk kita cuba bangun malam sama-sama dapat kita ada semangat yang baik, muka yang ceria, dapat kita menjalankan hari dengan lebih produktif dan lebih diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah Masjid Jami' Ar-Rabitah ada usaha untuk mengumpul dana bagi meningkatkan prasarana dan juga fasilitas, ya, masjid ini, seperti sengkuap masjid, ya, dan juga dalam masa yang sama tandas masjid. Mudah-mudahan kita ini diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan dan hidayah dan taufiknya untuk memberikan dana kepada Masjid Ar-Rabitah
dalam menyumbangkan kepada dana wakaf masjid ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus melindungi kita, memelihara kita dan juga memberkati harta kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memimpin setiap jejak, langkah dan perbuatan kita. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.